Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Pokok Sena telah menggesa agar kerajaan menyegerakan bantuan untuk membantu pusat-pusat tahfiz yang hampir mati akibat pandemik COVID-19. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberi impak yang besar kepada semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Justru, kerajaan telah memperkenalkan berbagai inisiatif bagi membantu kelangsungan pengoperasian institusi pendidikan di negara ini, termasuk institusi tahfiz swasta yang berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri. Antaranya memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, bagi membolehkan institusi berkenaan terus dapat beroperasi dalam norma baru. Berdasarkan maklumat yang disahkan oleh pihak berkuasa agama negeri, hakikatnya penutupan institusi tahfiz swasta berdaftar adalah hanya bersifat sementara bagi mematuhi arahan kerajaan supaya rantaian jangkitan wabak COVID-19 dapat diputuskan. Namun begitu, tidak dinafikan terdapat institusi yang berhadapan dengan kemerosotan sumber kewangan impak daripada pandemik ini. Pada tahun 2021, kerajaan sekali lagi menyediakan peruntukan one-off 100 juta bagi tujuan selenggara dan naik taraf institusi pendidikan Islam di bawah penelarasan Lembaga Penasihat Penelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam LEPAI. Yang Muhammad, kejap. Tadi yang Muhammad sebut pasal latihan gugur tahfiz dalam dasar tahfiz. Berapa ramai setakat ini gugur tahfiz? Kalau ikutnya 1,000 lebih gugur tahfiz yang berdaftar tu, berapa ramai daripada mereka yang telah pun mengikuti latihan yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat? Terima kasih Pokok Sena. Sila Yang Berhormat Menteri. Pokok Sena. Yang berkenaan dengan Pokok Sena tu, notis nanti saya berikan dalam bentuk tulis nanti. Baik, terima kasih. Teruskan. Terima kasih. Pada tahun 2021, sehingga Ogos 2021, sebanyak 60 juta telah disalurkan kepada 1,066 buah institusi yang layak, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 22,257,100 ringgit disalurkan kepada 413 buah institusi tahfiz berdaftar di negeri seluruh negara. Manakala 40 juta lagi akan diagihkan kepada institusi pendidikan agama Islam. Manakala pada tahun 2020, sebanyak 100 juta turut diperuntukkan bagi tujuan yang sama. Daripada jumlah 100 juta tersebut, sebanyak 18 juta 596,520 ringgit telah diperuntukkan di bawah bantuan khas COVID secara one-off, merangkumi bantuan sara hidup berjumlah RM800 seorang kepada guru institusi pendidikan Islam berdaftar, termasuk guru di institusi tahfiz, dan bantuan pengurusan operasi dengan peruntukan sebanyak RM10 per murid warga negara bagi tujuan pengurusan institusi berkenaan impak pandemik COVID-19. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, terdapat 904 orang yang menjadi penerima kepada skim bantuan hafaz Al-Quran dengan nilai keseluruhannya sebanyak RM2,300,250. Selain daripada itu, tahun 2017 hingga 2021, sebanyak 51 buah institusi tahfiz telah menerima bantuan sebanyak RM1,609,000. Yang Berhormat. Okey. Baik, terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Saya terima jawapan Yang Berhormat bahawa ada bantuan pada 2021 ini sebanyak 60 juta. Tetapi itu adalah bantuan penyelenggaraan yang tidak boleh digunakan untuk pengurusan. Sedangkan walaupun saya tidak menafikan apa yang disebut tadi, ada 18 juta pada 2020 bantuan khas COVID one-off
itu untuk pengurusan. Tetapi sepanjang tahun 2021 ini pun mereka tidak boleh beroperasi dan mereka terpaksa menanggung untuk pembayaran gaji. Jadi oleh sebab itu, inilah yang diminta oleh Persatuan Tahfiz Permata khususnya supaya diberikan juga pada 2021 ini bantuan pengurusan untuk mereka membayar gaji dan pengurusan untuk mereka memulakan selepas daripada dibenarkan untuk mereka beroperasi. Ini saya harap kalau 40 juta baki lagi itu boleh diminta daripada Kementerian Keuangan untuk dikonvertkan menjadi bantuan untuk pengurusan, bantuan khas pengurusan. Jawapan. Okey, terima kasih Kok Sena, terima kasih Separenggam. Kamu berkenaan dengan 40 juta tu memang kita telah pun cuba nak bincang dengan pihak MOF. Kerana selama ini memang diluluskan dalam bajet ialah untuk penyelenggaraan. Maka kita cuba nak minta dengan MOF supaya perkara itu ditukar kepada untuk kos operasi. Terima kasih. Yang Mohd, yang 40 juta tu mesti disegerakan. Sebab mereka nak mulakan operasi, sudah tentu mereka nak bayar gaji yang tertunggak kepada staf-staf mereka. Jadi ada belas kasihanlah daripada kerajaan, khususnya daripada Kementerian Keuangan. Okey, terima kasih. Teruskan, Mei.